forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu tanah lebah sirih di Kelantan. Okey, sebelum tu saya baca sedikit apa yang telah ditulis oleh Harapan Daily. Melalui projek tersebut, kerajaan negeri bersetuju memberikan tanah seluas kira-kira 400 hektar kepada maju tersebut dengan bayaran prima hanya sebanyak 1 juta. Supaya ganti maju perlu menjalankan projek di negeri ini membebek kos dianggarkan 370 juta. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir isu tanah ini. Di akhir nanti kita akan macam biasa. Yang didedahkan oleh Saudara Mahusin. Beliau seorang anak muda. Ini gambaran kepada pemikiran kehendak anak muda di Kelantan. Mereka kebejatan, masalah air, masalah ketempangan dalam kepimpinan, begitu menyerlah isu kesedar, wang yang begitu sepatutnya diperuntukkan untuk warga marhain di Kelantan, untuk petani dan sebagainya, disapu oleh orang tertentu. Begitu juga isu lembah sirih. Isu lembah sirih bukan isu main-main saudara di Kelantan. Rakyat pun bertambah marah dengan kebejatan begitu. Tanah di Kelantan, tanah Cik Siti Wang Kembang itu dihadiahkan. Seperti dihadiahkanlah saudara. Dengan janjinya dapat 10 juta, 20 juta dan sebagainya. Tapi nil, zero. Sedangkan syarikat yang mendapat projek sebut mengaut keuntungan. Itu gambaran dilaporkan dan benda ini dibahaskan dalam Dewan Undangan Negeri. Bertahun dah. Yang Berhormat Datuk Alwi Cik Ahmad mengutarakan persoalan lembah sirih. Mana stadiumnya, mana pembangunannya, mana rumah rakyatnya. Banyak saya. Isu ini rakyat tentu akan beralih sokongan pada calon-calon daripada UMNO. Tetapi kalau pemimpin UMNO masih lagi bersikap mementingkan diri, sikit-sikit nak cah keting, sikit-sikit cah keting, akhirnya ke mana? Rakyat pun bosan. Saya cakap terus terang, dapatan saya di Kelantan, rakyat menanti nak tengok siapa calon-calon yang akan diturunkan. Kalau calon-calon muka baru, tentulah mereka ada sedikit keyakinan dan insya-Allah, macam mana saya katakan, seandainya Nik Abduh benar-benar meninggalkan parti PAS, ini merupakan satu ledakan cukup besar buat warga di Kelantan, sebab penghormatan mereka terhadap kepimpinan Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz begitu tinggi. Legasi Tuan Guru Nik Aziz masih lagi mencengkam di hati rakyat. Tetapi melihat kebejatan pimpinan yang ada sekarang ni, kadang-kadang mau memadamkan legasi Tuan Guru Nik Aziz itu, membuatkan rakyat Kelantan marah. Kalaulah Nik Abduh menyertai UMNO, saya rasa menang besar. Terpulanglah pimpinan sejauh mana mereka berlapang dada. Dan saya difahamkan, hari ini sudah pun, tadi pun saya berbual juga tadi dengan teman-teman kalangan veteran UMNO, dengan pelantikan semula Yang Mulia Tengku Razali Hamzah sebagai penasihat UMNO. Saya rasa kalaulah beliau dilantik sebagai pemain utama ataupun perancang dalam pilihan raya di Kelantan kali ini, mungkin besar kemungkinan itu rasanya boleh menang besar. Sebab dulu pun Kelantan tumbang pun waktu Tengku Razali merancang. Sebab bukan itu dia berbalah dengan Dr. Mahathir. Masa itu saudara. Dan hari ini mungkin gamaknya pada saat-saat akhir ini Yang Mulia Tengku Razali mahu menebus kembali agar UMNO kembali berada di persada di negeri Cik Siti Wang Kembang. Sebab perjuangan Tengku Razali untuk memajukan rakyat begitu tinggi saudara, semangatnya. Saya mungkin tak kenal dengan beliau, saya kenal secara peribadi, selalu berbual, selalu makan tengah hari. Saya telah melihat pemikirannya. Pada dia lain tak ada, bukan kepentingan diri. Selalu dia kata, saya tak penting, yang penting rakyat. Apatah lagi rakyat dari Kelantan. Kasih sayang beliau pada warga Kelantan begitu tinggi. Saudara Farid, macam mana saya kata akar umbi UMNO tinggalkan UMNO? Saya tak nampak akar umbi UMNO, keahlian masih lagi kekal. Tak ada pula kita dengar cawangan ditutup, macam mana parti yang lain. Saudara Syed Faiz tiba harapkan Nik Abduh, UMNO dah tak ada pimpin. Tidak, saya mengatakan, saudara Syed Faiz, jangan marah. Saya merasakan bahawa dengar ceritanya kalau Nik Abduh masuk, itu menambahkan lagi. Kalau tidak, tak ada masalah. Asalkan pemimpin-pemimpin UMNO yang peringkat bawahan harus melihat calon-calon yang baru. Tapi kalau yang ada main cah keting, itulah masalahnya. Serah AZS, Parti Melayu 2x5, setiap masa membohong. Pemimpinnya majoriti penting diri.
Saya rasa lah kalau ada pemimpin baru, mungkinlah ada harapan yang baru. Terpulanglah pada saudara Akmal, Dr. Ikmal yang memimpin pergerakan pemuda, Riana memimpin pergerakan puteri, saya Datuk Nuraini memimpin wanita. Mereka harus mencari upaya calon-calon yang mau diturunkan bertanding kali ini. Banyak juga, bukan sikit saya. Banyak, saya yakin macam di Kelantan tu, paling tidak tentulah UMNO akan mendapat paling-paling kurang pun dalam 23 ke 25 kerusi Dewan Undangan Negeri untuk dipertandingkan. Saya lihat juga macam mana kenyataan, contohnya kawasan di Kota Lama. Kota Lama itu diwakili oleh Anwar Tan. Itu beliau mualaf lah. Ini dari segi latar belakangnya keturunan Cina, tapi dia masuk Islam dan bertanding sebab di Kota Lama tu pengundi-pengundinya ada. Agak ramai juga jumlahnya, terdiri daripada pengundi-pengundi bukan Melayu. Ya, itu di Kota Lama. Tapi di kawasan lain, saudara, saya melihat bahawa di Gua Musang, saudara, tiga kawasan tu sama ada Paloh ataupun Nenggiri, maupun di Galas, saya kata itu rasa saya lah, saya tak mau buat kerja Tuhan, saudara. Nampaknya keyakinan saya itu boleh dikekalkan oleh UMNO. Begitu juga banyak juga kawasan, sebab itu hari tanding pun tak banyak mana pun kalahnya. Macam di Kuala Kerai, di Jeli, saudara, malahan di Macang, Tanah Merah dulu satu ketika dulu adalah sebuah kubu UMNO, sebab di situlah hadirnya Menteri Besar Allahyarham Datuk Muhammad Yaakob. Jadi saya melihat tak ada sebab, asalkan pimpinan dapat mengenal pasti calon-calon. Saya suka kalau Mak Husin ditonjolkan ke depan. Sebab Mak Husin ni bekerja, nampak gayanya, beliau mendedah macam-macam pendedahannya. Macam isu air Kelantan sedang berhad. Satu benda yang fakta, walaupun beliau disaman dan sebagainya, di bawah akta rahsia rasmi dan sebagainya, tapi kenyataan itu realiti. Rakyat mahu melihat adanya pemimpin yang berani ke hadapan, yang bersedia untuk membongkar segala kebejatan yang dilakukan oleh pimpinan. Itu yang kita harapkan. Sidang PAS juga seolah-olah mereka bersedia lah untuk bersama-sama dengan Kerajaan Pakatan Harapan ini. Saya tak tahu kenapa. Apakah mungkin sebab dapatan saya banyak cerita-cerita yang saya lihat bahawa nampak gayanya, katanya bahawa pihak ini berkuasa telah pun membuka semula kertas siasatan berhubung wang sejumlah 90 juta katanya. Pemberian daripada zaman era Datuk Najib itu lagi kepada pimpinan. Saya tak tahu. Tapi itu yang ada mengatakan bahawa kemungkinan. Saudara Osman, kita buang PM6 yang menyantuni rakyat semua kucak-kacik. Saya rasalah, saudara, bagi saya kita harus terus ke depan. Yang penting rakyat, saudara. Dan soal provokasi rakyat, macam mana saya katakan, tentulah apa yang berlaku antara Tun Dr. Mahathir dengan Tan Sri Hadiawang, akhirnya mereka berdamai, tak ada masalah, baik. Tapi cuma ada kesan di kalangan warga PAS, kerana era berlakunya tragedi Mamali itu era Dr. Mahathir sebagai Presiden UMNO. Ini realiti, saudara, jangan kita nafikan. Mungkin ada kalangan warga-warga yang warga Mamali tidak mungkin dapat memaafkan. Ini keadaannya, saudara. Dan berbalik kepada di Kelantan. Sebelum saya ini di Kelantan, saya yang paling penting sekarang ni ruang untuk UMNO untuk kembali di Anjung Kuasa, di Darul Iman, di Kota Baru, saudara. Ini negeri Cik Siti Wan Kembang. Saya melihat ada ruang, tetapi asalkan pimpinan UMNO mereka benar-benar ikhlas dalam perjuangan. Masalahnya di Kelantan ni perangai penyakit cah keting dan mementingkan diri sendiri. Walaupun bila UMNO jadi pembangkang, kerajaan waktu itu, kerajaan pusat dipimpin oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional, ada memberi bantuan peruntukan dan sebagainya. Ketua-ketua bahagian dok fikirkan diri sendiri. Dia bukan mikirkan soal untuk rakyat. Akhirnya rakyat di Kelantan rasa muak lah. Dan kebanyakan pemimpin yang terdahulu, mereka selalu memperlihatkan kekayaan mereka miliki. Saya tak mau tegur sesiapa lah, saudara. Tapi orang yang dikaya raya kerana UMNO. Mereka jadi kaya raya, bergelar macam-macam lah, saudara. Dan dapat jadi menteri apa semua kerana UMNO. Tapi sanggup konon-kononnya membelasah UMNO. UMNO tak guna, UMNO begitu, UMNO begini. Saya rasa rakyat Kelantan dapat melihat kalau itulah sikapnya, maka mereka akan menolak. Okey tuan-tuan, komen saya lah. Okey, saya baca sedikit lagi apa yang ditulis Harapan Daily ni.
ketidakcekapan kerajaan PAS Kelantan juga terbukti apabila baru-baru ini Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Amani Abdullah mengakui bahawa kerajaan Kelantan melakukan kesilapan semasa mementerai penjanjian dengan syarikat pemaju Lizis dan Deko Sdn Bhd bagi Lembah Sireh. Muhammad Ahmad juga pengurusi jawatan kuasa mengenai wilayah tanah dan sumber asli negeri berkata bagaimanapun kerajaan negeri telah mengadakan rundingan semula dengan syarikat berkenaan bagi mewujudkan sesuatu yang memanfaatkan kedua-dua belah pihak. Nampaknya isu ni adalah ke dalam projek lembah ni kecekapan kerajaan PAS Kelantan ni pasal lah. Maksudnya dia orang ni tak pandai lah kerajaan Kelantan ni. Pemimpin Kelantan ni nak deal dengan syarikat-syarikat swasta lah. Yang nampaknya sekarang ni syarikat swasta yang lebih menguntungkan lah. Okey, rakyat Kelantan, mari tukar sekali sokong kerajaan perpaduan di bawah PMK Anwar Ibrahim. Tengok macam-macam isu 2-3 hari ni. Isu air memang tak selesai lah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.